ini. Topik kita hari ini adalah kepada instrumen dalam pasaran, apa sifat dan peranan dia. Okay. Kejap, tekak hari ini kering. Okey. Apa yang sedang kita buat sebenarnya? Apa itu sistem, apa itu market dynamic ya? Market dynamic, saya lihat ke semua benda-benda ni ke semua benda-benda ni, dan saya cuba untuk baca financial market. Saya cuba untuk menjangka adakah kita akan dapati pasaran modal. Pasaran modal ni saham dengan bond. Adakah dia akan naik ataupun dia akan turun. The thing is, kalau anda cuma melihat benda ini, ni yang ramai yang buat lah. Anda cuma tengok benda ni. Saya buka Astro. Kalau anda cuma melihat, okey. Kalau anda cuma melihat, mana dia? Kalau anda cuma melihat ini, mana saya punya Bloomberg? Anda cuma melihat ini kan. Melihat ini, okey, sekejap market naik. Ni iklan apalah pula ni? Ni iklan lain. Mana berita sekejap. Kalau macam ni lah. Kalau anda cuma melihat kepada kalender kan, sekejap naik, sekejap turun, kita tak akan ada structure dalam trading kita. Faham tak? Awal bulan ada duit, anda okey lagi, modal ada, duit tak kacau, anda trade pun berhemah. Tengah bulan duit start sakit, anda start trade. Kalau tengah untung, okey. Kalau tengah rugi, anda nak cover balik rugi. Jadi dia banyak jadi bergantung kepada emosi. Dia tak ada structure. Itu yang payah. Saya juga cuba melihat dan kita dapati bahawa pasaran komoditi ni mempunyai kaitan dengan apa yang berlaku dalam pasaran modal. Di mana pasaran modal ni dia basically kepada sentiment, fear and greed dalam market. Itu adalah apa yang utama dalam market lah. The sentiment, fear and greed. Bila kita dapati pelabur takut orang keluar daripada pasaran saham. Bila kita dapati pelabur sentimen positif, greed, equity market tengah naik. Bila kita dapati pasaran bond itu hutang, bila pasaran equity naik, biasanya kita akan dapati pasaran bond jatuh. Dia berlawan macam tu. Tapi tak direct one to one, tapi kita tahu dia ada kaitan dia. Okey. Dan apabila kita ada pasaran modal yang lebih positif, ekonomi juga dijangka lebih positif, permintaan kepada komoditi juga dijangka akan lebih positif. Of course, tak ada benda yang berjalan straight satu line. Kalau ada simple hidup kita, even Bitcoin pun tengah melakukan correction. Ya, kalau kita bercakap benda ni pada bulan 10 tahun lepas, tak ada pada bulan 10 tahun lepas, tak ada orang percaya. Semua akan kata tak apa cerita Bitcoin dia naik je to the moon kan, to the moon. Itu yang ni semua orang pun rasa FOMO. Dia tak masuk lagi, dia kena masuk dalam market tu kan. Dan start lah buat benda tak ada structure, balik kepada sentimen greed dan juga fear ni. Okey. Jadi untuk mengawal benda ni, apa yang saya buat adalah something yang kita panggil sebagai market dynamic. Untuk nak mengawal, terutamanya untuk membaca market dan mengawal emosi, memberikan structure kepada dagangan kita. Jadi kalau kita lihat kepada ekonomi, apa itu market dynamic? Market dynamic adalah faktor-faktor yang menggerakkan pasaran. Jadi ekonomi adalah kepada supply demand, kepada kuantiti, kepada pricing. Kalau kita bercakap mengenai apa faktor-faktor menggerakkan perniagaan, polisi kerajaan,
polisi majlis perbendaraan, polisi apa pendaftar syarikat, contohnya sentimen pengguna, pengurusan company, itu boleh mempengaruhi mempengaruhi perniagaan. Pasaran kewangan, kalau kita nak ambil semua faktor-faktor ni, terlalu besar, skop dia besar tau. NIOS tu bukan hanya ada dekat Forex Factory. Boleh silap dengar, saya FOMO bukan homo. Boleh pilih, boleh pilih. The thing is, NIOS tu bukan hanya dalam Forex Factory. Ada orang ingat, oh NIOS merah jangan trade, dia NIOS kuning jangan trade, apa lagi NIOS, apa-apa color lah. Dalam dagangan, anda pun saya rasa dah mula nampak sekarang. Bagi mereka dah lama ikut, everything is one, semuanya berkaitan. Kita nampak, dan saya cuba untuk membaca correlation, berkaitan. Of course correlation tu tak ada benda yang perfect. US dollar JPY naik, indeks kena jatuh. Tak semestinya. Tetapi sekiranya kita dapati yen tengah kuat, pair yen tengah jatuh, predisposition ataupun pendapat kita adalah kepada untuk indeks akan jatuh juga. Itu contoh dia. Okey. Saya akan lihat kepada struktur, kepada momentum serta harga aset-aset pasar. Maksudnya melihat kepada support resistance, melihat kepada kepada momentum pergerakan, laju mana dia bergerak, velocity dia, dan saya juga akan melihat kepada faktor correlation. Jadi benda-benda macam inilah yang saya tengok. Okey. So, apa yang bila kita lihat kepada chart, benda yang paling trending adalah bukannya ni. Ini benda yang bila kita nak senang nak baca market, kita tengok benda yang trending kan. Kalau kita lihat kepada S&P 500, ni dekat time frame besar, time frame kecil tak kisahlah. Okay. Kalau kita tengok dekat S&P 500, simple nak baca chart dia, betul tak? Ini uptrend. In fact, dia tutup higher high pada minggu ini, semalam. Ini uptrend. Ada cerita macam mana pun uptrend. Ada siapa-siapa tak setuju tak ini uptrend? Kita lihat indeks-indeks utama. Kita lihat kepada indeks-indeks utama. Okey. Ini uptrend. Of course, kalau kita lihat kepada indeks yang kecil, kita akan dapati, tapi secara besarnya, ini masih naik. Kalau kita kata bercakap mengenai trend lah, ini masih naik. Betul? Wave 4. COVID-19 punya low. Nampak tak semua sama? March 2020. Kita ada kaitan sikit dengan China awal sikit. China market jatuh awal sikit. Satu kita awal sikit daripada US. Okay. Boleh. Kita ambil FTSE. Kenapa ni? Kita ambil UK 100. Kita ambil FTSE. Kita ambil. Okay. Ada cerita macam mana pun. Ini kejatuhan pada March ni, dia tak buat lower low tau. Yang ada lower low cuma satu je. Ini. Yang ada lower low. Ini je yang ada lower low. Ini je yang ada lower low. Itu pun dia tak break structure dia lowest low lagi. Tak ada. Untuk IBEX. Ini mungkin dah habis kat sini, trunket, lepas tu naik. Itu adalah untuk indeks. Jadi untuk pasaran indeks, apa yang saya dapati adalah pergerakan dia sama.
dengan apa yang kita lihat kepada fear and greed. Kita ada penggubal polisi. Basic dia, kalau anda nak faham fundamental, kita ada 3 players. Kita ada 3 players dalam, kalau kita bercakap mengenai fundamental. 3 players. Yang pertama adalah kepada penggubal polisi. Ini adalah penggubal polisi. Mereka yang mengeluarkan polisi. Kita ada kerajaan, kita ada bank pusat yang mengeluarkan polisi. Okey. Lepas tu kita ada yang kedua, di mana kita ada players dalam market. Kita ada apa, institusi, kita ada businesses. Itu dalam ni ini yang mempengaruhi apa yang kita nampak pergerakan dalam aset-aset besar dalam pasaran, perniagaan dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah kita, orang ramai. Ni adalah rakyat lah, orang manhain. Ni yang kat sini. Okey. Jadi tujuan polisi ni adalah supaya kita ada yang lebih pertalian kesemua ni berjalan secara optimum, supaya mereka yang menjalankan perniagaan boleh berniaga dengan baik. Kita ada kehidupan rakyat. Bila perniagaan ni baik, dia orang akan menyediakan pekerjaan, meningkatkan pelaburan, dan itu seterusnya kita ada suasana ekonomi yang positif. Ini secara besarnya lah, kalau anda nak faham fundamental 3 benda ni. The thing is, apa yang cuba dibuat oleh policy makers, sekiranya kita ada, sebabnya di sini kita ada faktor-faktor seperti politik. Ini adalah untuk kerajaan, untuk kerajaan. Sebab prestasi kerajaan, antara cara untuk melihat kepada prestasi kerajaan adalah melihat kepada keadaan ekonomi. Kalau World Bank ataupun IMF melihat ekonomi negara tu jatuh, itu menunjukkan prestasi kerajaan dia tak bagus. Contoh, bukan cerita ekonomi. Tapi memang expected lah sebab kita lockdown. Contoh. Jadi jadi polisi kerajaan adalah cuba untuk kerajaan tu dipilih dalam sistem demokrasi. Jadi sekiranya ekonomi jatuh, bermaksud dia tak bagus. Itu simple. Dan kedua, kita ada bank pusat. Bank pusat mengeluarkan monetary policy. Apa yang cuba dibuat oleh monetary policy ni adalah memastikan bahawa data-data utama ekonomi yang menjadi mandat dia. Bank pusat ni ada kerja tau. Dan kerja dia ditentukan oleh pihak parlimen, kerajaan ataupun mana-mana pihak yang melantik bank pusat tadi. Kalau macam SNB tu, dia company tau. Bukannya bank pusat macam bank negara kita. Kalau anda nak tahu. Satu ada dapati SNB ada dekat Singapura kan. Apa yang tahu kan. Ada SNB Bank, Swiss National Bank kan. Anda tak boleh pergi kat situ, anda buka saving account. Macam anda pergi bank negara, buka saving account. Okey, jadi apa yang cuba dibuat oleh bank pusat adalah memastikan data ekonomi berada dalam keadaan stable sesuai dengan mandat ataupun kerja dia. Jadi pihak sebelah ni akan cuba untuk memastikan yang ini tadi. Sebab kalau kita cakap mengenai ekonomi, kalau saya tanya, hari ini macam mana prestasi ekonomi Malaysia hari ini? Anip, Rosli, Pian, kalau kita nak cerita hari ini, sekarang, apa yang anda akan quote sekarang? Anda tak dapat nak quote GDP. GDP tu 3 bulan lepas. Kalau saya tanya hari ini, apa cerita ekonomi hari ini? Anda akan quote apa? Anda akan quote apa? Tak. Dia teruk, tak teruk. Anda akan quote apa? Apa data, apa figure yang anda akan quote? Kita boleh cerita kurang memberansangkan, naik, turun, apa semua. Tapi kalau orang tanya, mana kau tahu? Hari ini, anda akan quote nombor apa? Kata bagus. Anda akan quote apa? Anda akan quote KLCI, betul tak?
Market hari ni bagus, market naik, market jatuh. Nampak? KLCI. Anda akan quote KLCI. Sebab itu menggambarkan adalah indeks yang menggambarkan suasana sekarang. Prestasi syarikat-syarikat serta ekonomi untuk jangka sekarang. Itu dia. Jadi nampak tak? The moment KLCI jatuh teruk, ini akan cuba untuk support. Yes, exactly. Kena baca Asian Development Bank Outlook. Banyak. Counter rugi saham. Itu dia. Anda akan nampak tak? Apa yang cuba dibuat oleh policy makers, dia orang akan cuba untuk support all this. Sebab itulah kita nampak dekat chart, anytime kita nampak, apa benda ni? IBEX jatuh apa semua ni, satu dunia, bank pusat, meeting emergency, darurat kat Malaysia. Itu cerita lain lah. Dan lain-lain lah. Cuba untuk memastikan bahawa darurat Malaysia itu lain. Cuba untuk memastikan pasaran modal ni tadi berada dalam keadaan positif. Yang ini. Dan ini adalah mewakili kepada the whole market. Instrumen pelaburan. Ini mewakili dia. Faham? Jadi kita lihat indeks equity untuk, kalau anda sebagai trader, anda tahu, okay, market ini bagus ke tak? Bukan sebab anda TP tadi. Anda akan refer kepada indeks naik turun. Sebagai trader, kalau kita katakan benda tu tengah naik, murah, mahal, kita refer kepada apa sebagai trader? Kalau kita kata benda tu murah, anda sedang refer kepada past price. Sama ada price tu buat melangkaui. Oh, ini dah start mahal. Dia lebih daripada ini ke atas. Macam Fed lah. Mesti back up. Itu kerja dia. Itu memang kerja dia, Rosdi. Itu memang kerja dia. Sebab dia nak pastikan bila ekonomi tak bagus, dia kena jatuhkan kadar faedah supaya liquidity naik, supaya risiko pinjaman risk dalam liquidity lah, kecairan pasaran lebih bagus. Kita refer harga sebelum. Kalau dia dah naik atas ni, kita kata dah mahal lah. Kalau kita beli kereta hari tu, kita beli kereta apa? Bagi saya contoh. Kita bagilah contoh. Kita kata Lamborghini. Lamborghini. 1.3 juta. Kan? Hari tu dia turun sikit. Ada diskaun sikit Lambo. Turun 800,000. Recon kot. 800,000. Lepas tu, ataupun model yang sama ni Recon unit. Kalau harga baru tak dapat harga ni. Okay. Lambo kita 1.3. Huracan 800,000. Ada bank tak nak bagi pinjaman, penjual kena turunkan harga. Lepas tu kan model yang sama, mungkin orang banyak beli, dia naik balik jadi kepada 1.5 million. Tu contoh. Ini kita kata, oh dah dulu 1.3, sekarang 1.5 kau. Mahal harga dia. Maybe. Saya tak tahu harga dia. T20. Yep. Ini maksud kita dengan mahal. Ini maksud kita dengan mahal. Faham? Jadi ini yang dimaksudkan dengan trend. Kereta perdana eksekutif. Saya tak tahu harga dia berapa. 200 Itu yang dimaksudkan kita dengan mahal. Okey, satu lagi konsep mahal kepada kita adalah kalau price tu naik 1.3 tadi kan. Sekarang ni, lepas tu dia pernah jatuh 800. The moment dia nak pergi kepada harga mahal sebelum ni. Dekat sini belum mahal. Dekat sini dia belum mahal. The moment dia dah dekat-dekat dengan price paling tinggi sebelum ni, kat sini pun kita akan katakan mahal. Betul? Dulu aku tengok, mahal tu. 1.3 dulu. Dia pernah jatuh 800 tau. The moment dia nak sampai sini, waktu ni pun kita akan katakan dia mahal. Faham?
GPU tengah turun harga. Tunggu. GPU harga, ya Allah. Saya beli sama harga Myvi. Tu. Dapat beli Myvi. Dapat beli kereta. Tu pun tak siap lagi. Ada lagi benda nak beli. Aduh. Masak. Faham? Waktu ni kita akan kata mahal. Waktu ni. Nak sampai kat sini. Kita akan kata mahal. Apa yang membolehkan price ni untuk terus naik? Demand. Kan? Itulah benda-benda. Jadi sebagai trader, kita refer kepada price. Kita refer kepada history harga. Untuk nak kata mahal, murah. Kalau saya tanya kepada anda sekarang, chart ini. Saya buang semua ni. Harga mahal ke murah ni? Kalau saya tanya anda sekarang, harga tengah mahal ke tengah murah? Tengah tunggu ya. Tunggu GPU Nvidia dengan ni dia dah keluarkan yang bukan untuk mining tu kan. Tu mungkin murah. Okey, sekarang saya tanya anda. US 500 ni mahal ke murah? Kita ambil satu lagi. Nasdaq ni mahal ke murah? Mahal ke benar? Tapi apa trend dia? Trend dia naik kan? Di sinilah dilema kita sebagai trader. Mahal kan? Dilema kita sebagai trader. Aku nak masuk, tapi apa maklumat yang kita tahu tadi? Maklumat yang kita tahu tadi, policy makers sekarang ni kan, ekonomi ni dah bagus ke tak bagus? Even dekat US, memang dia punya GDP tu melangkaui daripada average dia. Kita tahu policy makers, Fed tetap sokong. What happen if Fed dah mula tightening? Kita ada kerajaan tak berbelanja, ada masalah politik contohnya dekat UK. Dia punya bekas menteri kesihatan dia ada ni sikit, ada cerita sikit. Faham? Dia uptrend. Tapi soalan saya, dia dah mahal, betul tak? The thing is, anda tak dapat cuma tengok faktor mahal tu cuma kepada instrumen. Selain daripada harga, daripada aset tu punya ni, dia ada dua lagi faktor. Di sini kita ada di sinilah anda kena masukkan kepada US dollar. US dollar mewakili kecairan, mewakili mata wang yang paling banyak dalam peredaran. Jadi apabila kita ada harga yang start mahal kat sini, ini dah start mahal, sebagai pelabur, jadi ini tadi 1.3 million, ini 800 million. Kita cerita pasal anda macam Galih kan. Galih ni orang US kan. Duit dia dalam US dollar. Kalau 1.3 million ni, of course, kereta kat Malaysia memang mahal. Sebab kita ada sistem kita memang kat Malaysia, kereta lebih mahal daripada rumah Galih kalau nak tahu. Kalau nak tahu. Kat sana murah. Mahal lah, tapi tak adalah semahal apa kat Malaysia. Okey. Kalau duit Galih dalam US dollar, katalah kita ambil exchange. Kita ambil yang simple lah. Exchange rate 1 kepada 2. Kita ambil yang simple. Kita ambil simple sajalah. Tak kisah ni ringgit ke apa. Kat 1 kepada 2. Yang ini tadi 1.3, dia cuma adalah kepada berapa? 60.65 kepada dia. 800 ni, inilah 400, inilah 400,000 kepada US dollar. Okey, katalah harga
start naik jadi 1 million. Okey. Kalau exchange rate dia sama, dia 1 million. Okey. Tapi kalau exchange rate, maksudnya US dollar ni tak mahal, US dollar tetap sama, dia tetap sama. Dia start mahal lah. The moment dia sampai, mahal benar. Kalau US dollar tak naik, jatuh pada waktu ini, apa jadi kepada pelabur tadi? Pelabur akan dapati untuk orang tempatan, harga dia 1 million. Untuk pelabur, biarpun sampai 1 million ataupun 1.3, kalau US dollar murah, ini boleh naik tak? Sebab kita ada another party yang masih membeli. Faham tak exchange rate? Jadi US dollar mewakili faktor harga. Sebab itu, apabila kita ada wave 3 dalam indeks, US dollar tak boleh pecut. Faham? US dollar kena sideway. Dia tak boleh ada momentum naik. Tak boleh. Tak mungkin. Dia boleh naik, tapi mungkin dalam wave 1 ataupun wave 5. Nampak? Sebab duit murah. Nampak? Ya. Biarpun harga dekat tempat tu mahal, tapi exchange rate dia masih lagi murah. Anda kena tengok duit ni sebagai evolving instrument tau. Anda tak dapat cuma tengok Anda tak dapat cuma tengok duit tu sebagai benda statik. Tak dapat. Faham maksud saya? Di sinilah faktor dia US. Sebab itu bila ini tengah sampai resistant kan. Kalau anda nampak indeks sampai resistant, untuk dia break resistant tu US dollar tak dapat nak kuat. Kalau dia naik ni dan dia break, US dollar kuat, ini akan jadi false, ini akan jadi ke bawah. Okey. Itu untuk US dollar. Ingat tak tadi kita bercerita pasal sentiment, pasal fear and greed. Fear and greed. Okey. Kita ada satu mata wang yang special. Nama dia adalah Japanese yen. Apa yang specialnya pasal Japanese yen ni? Japanese yen ni yang specialnya dekat Jepun ni, dia punya kadar faedah, return dia, kadar yield dia adalah rendah. Apa yang berlaku adalah pelabur-pelabur Jepun banyak melabur ke luar Jepun. Dia orang banyak melabur luar Jepun. Foreign investment dia. Dia banyak melabur, even dana, kita ada antara pension fund terbesar dunia, kita ada government pension fund dekat dekat Jepun. Itu adalah yang antara duit banyak tau. Dia orang ni memang, orang Jepun ni banyak orang tua. Faham? Ya? Itu satu. Nombor dua, disebabkan kadar faedah yang rendah tadi, pelabur juga cuba untuk isu hutang, untuk berhutang dalam Japanese yen. Kalau siapa ingat, pada tahun 2018, 2017 dahulu, Malaysia, kita pun cuba untuk terbitkan samurai bond. Tu nama dia samurai bond. Bond dalam mata wang Japanese yen. Sebabnya, bila anda berhutang, anda akan dikenakan kadar faedah. Jadi kadar faedah untuk Japanese yen tu rendah. Base lending rate dia 0.3 tau. 0.3 plus minus mungkin kita bayar 1% yang rendah. Berbanding dengan yang lain, tinggi. Itu yang sebabnya ramai orang menggunakan Japanese yen ni untuk dia mendapatkan, untuk cover, untuk pembiayaan. So, apabila ekonomi bagus, apabila kita ada indeks yang tengah naik, orang melabur, indeks tengah naik, apa yang berlaku adalah
banyaknya orang akan cuba untuk mendapatkan dana dalam Japanese yen dan dia orang bawa keluar dan melabur dalam lain. Faham? Funding. Yang kedua, dalam Jepun sendiri, dia orang pun melabur kat luar. Sebabnya pulangan dalam negara sendiri kecil. Apabila kita ada pasaran jatuh, bukan je orang memang saja beli Japanese yen. Dia orang akan keluar daripada pegangan dia dan masuk balik dalam mata wang ini. Dalam asal dia, macam anda punya overdraft lah. Anda perlu untuk cover, anda keluarkan, gunakan fasiliti anda cover perbelanjaan anda. Okey, dah dapat duit balik, anda masuk balik. Tu contoh dia. Macam itulah. Lebih kurang. Dia tak ada satu-satu tapi lebih kurang lah. Sebab itu, apabila anda melihat indeks membuat correction yang besar, yang ini, anda tak akan nampak yen lemah. Indeks cuma jatuh apabila yen kuat. Ni masa dia. Dan daripada ketiga-tiga instrumen ni, pada setiap masa, salah satu kena sideway. Apa yang dimaksudkan dengan sideway tu? Maksud sideway kat situ adalah dia bukannya berada dalam wave 3. Faham tak? Dia tak boleh kesemuanya dalam wave 3. Kalau tak kan, JPY wave 3. Dollar index wave 3. Habis kau. UJ satu line dia. Dia ke kanan. Dia tak ada, dia doji. 5 tahun doji dia. Faham? Dia tak ke mana. Salah satu kena sideway. Faham? Dia tak akan tiga-tiga sekali. Takkan. Tak mungkin. Tak boleh. Kalau itu berlaku, yes, ada waktu cuti. Chart tak jalan. Faham? Tak jalan. Tu yang kita nampak market sideway je, tak ada transaksi. Boleh tiga-tiga sekali. Boleh waktu market holiday. Itu dia masa dia sideway. Itu je masa. Sebab itulah, dan saya menggunakan maklumat kesemua ni untuk membaca market. Pencen perang banyak. Jepun tak, sebab penjagaan kesihatan, awareness about kesihatan dia orang tinggi ya. Jepun ni bersih. Siapa pernah pergi Jepun tu tahu kan. Masuk tandas pun dia ada klik, ada bunyi. Kan siap ada angin-angin. Siapa tahu-tahulah. Toji kena tunggu breakout 5 tahun. Pengsan kat sini. Tunggu Doji 5 tahun. Contohnya indeks naik, JPY turun. Itu adalah kelaziman dalam market. Di sinilah apa yang saya melihat apa yang mewakili kepada mata wang dan melihat cuba untuk membaca yang market ni semua tadi. Market ni semua tadi. Dan saya cuba untuk melihat kepada pergerakan. Contohnya dolar diwakili oleh dua ni. Dua ni mewakili dolar. Okay, saya lihat semua instrumen ni, saya lihat tau. Saya ada chart semua ni. Ini adalah apa yang saya tengok. The thing is, even dalam kumpulan dolar, kita ada pecahan dia, iaitu kepada komoditi dolar. Jadi komoditi dolar ni mata wang yang lebih dipengaruhi oleh pergerakan komoditi. Okay? Indeks, semua chart ni saya ada. Kau dah nak tahu. Nifty, mana Nifty? Nifty saya tak masukkan. Nifty, ada satu lagi. Nifty. Semua ni saya ada. Chart ni semua ada. Dan yen pair, US 10 years ni dia boleh dia melihat kepada sentimen. Jadi saya masukkan dia dalam yen pair. Yang special sikit adalah komoditi. Sebab komoditi adalah dia
selain daripada gold, silver, copper dan minyak, crude oil, yang lain-lain ni dia tak ada dinamik yang khusus. Dia ada kepada US dollar. Dia ada faktor dia sendiri dan US dollar. Jadi sekiranya tiba-tiba kita nampak US dollar naik kan. Lepas tu kita dapati sugar ni turun. Contoh sugar sampai kawasan equilibrium. Dolar pula sampai kawasan equilibrium untuk dijatuh balik. Contoh jadi kalau itu berlaku, then saya akan masuk kepada yang macam ni. Bukannya trade futures dia tau. Ni saya nak bagi tahu anda semua. Santi, jangan duk fikir, oh Zul letak con. Wait, aku nak masuk futures dia. No. Faham tak? Faham tak? Siapa yang trade Starbucks contohnya? Tak ada. Dia FCPO kepada dia kena 3. Dia kena 3. All 3. Dolar, yen dan juga ni. Tapi kita nak ambil spesifik dia tak ada. FCPO tak ada. Kalau anda tengok kaca pun jauh, banyak lari kan. Dia tak ada. Dia tak ada semua yang akan ada. Tapi kita tahu kalau pasaran saham naik, dan kita tahu dekat FCPO there will be demand. They could be demand. But pada masa yang sama, sekiranya ada faktor lebihan pengeluaran, benda-benda macam tu. Jadi untuk komoditi ni dia spesifik sikit. Dia ada benda spesifik sikit. 5 minit lagi, okey. Okey, balik pada cerita ni tadi. Contoh, saya kaitkan kesemua ni kepada chart. Kepada benda ni je. The whole yang saya cerita selama ni is all this sahaja. Ini sahaja. Ataupun ini. Either ini ataupun yang ini. Ini je. The whole semua cerita saya ni adalah benda ni je. Iaitu incomplete sequence dan momentum sequence. Dua ni je. Dia is as simple as benda ini. Faham tak? Maksudnya macam ni. Okey. Di time frame besar, kita nampak kan, the whole market instrument, kesemua market instrument, tengok kita ambil, ni apa tadi? Saya nak kacau kat sini lah. Kita ambil dekat sini. Okay. Kesemua market instrument, kita tahu tarikh yang besar dia, kita ada reaksi pasaran pada March. Tengok, ini March. Kita ambil semua apa-apa. KLCI, Dollar Index, AUD, JPY ni apa? Ni IBEX. Ni Dollar Index. Nampak? March. March. Semua ni. Ini AUD, JPY. March. Everything. The starting point. Jadi structure yang sedang kita tengok sekarang ni adalah March. Since tak tahu correlation. Yes, masuk pada company related. Yes. Commodity this year, anda tak pergi untuk short dia. Commodity tak. Because we still have that reflation. Sekarang ni adalah inflation trade kepada growth trade. You will see kepada reflation trade. Reflation trade, masa reflation trade hujung kuartal ketiga nanti, CPO akan jatuh. Hujung kuartal ketiga. Masa tu ada cari long. Kalau anda nak pegang lama, hujung kuartal ketiga nanti. Tarik Fibo time, anda nampak apa saya ceritakan. Okey, nampak tak? Everything adalah pada March. Semua, anda ambil lah apa-apa. Eurocat.
Eurocap. Semua. Apa ni? Eurocap. Everything adalah pada March. Mana March ni? Ni. Adalah pada March. Jadi semua chart. Senang. Sebenarnya pada tahun ni, tahun lepas, bila anda belajar Elliott Wave, ini adalah yang paling senang tau, masa ni untuk lukis Elliott Wave. Tahu tak kenapa? So kita ada semua starting point pada March, kecuali untuk Euro US dollar lah. Euro US dollar je tak. Dia bulan 5. Euro US dollar je tak ni pada bulan March. Dia je pada bulan berapa ni. Tapi kita tahu there is something pada waktu March tu. March, yes, March sama. March. Semua sama. Everything pada March. Ini masa yang paling simple untuk anda belajar Elliott Wave. Tahu tak? Everything. Senang sebab ada tempat yang jelas. Tak, maksud saya senang nak lukis lah. Jadi anda tahu everything is moving, either yang ini movement starting point anda untuk sekarang, untuk chart sekarang, adalah whatever move kat sini 3 way macam ni, you have macam ni ke apa ke, whatever, ini March 2020 ataupun macam ni, ini March 2020. So sekiranya kita ada, kenapa maklumat ni penting? Ingat 3 benda tadi, US dollar, JPY dan indeks. Okay. The thing is, kita ada contoh macam indeks. Kita ada indeks yang dah break, dia naik, turun, COVID-19, turun, lepas tu dia naik. Dan ada indeks yang dah break, ada indeks yang tak break lagi, seperti IBEX dan few more. Dalam dunia ni ada lain. Ada yang macam ni, jatuh, lepas tu dia kat sini. Okay. Saham pun anda nampak benda sama. Semua satu ke? Semua satu. Jadi apa yang anda buat adalah, ingat tak cerita momentum apa semua? Santi, ingat tak cerita momentum apa semua tu? So what you do dekat indices. Kena besar sikit. What you do is dekat index, tak dapat. Dekat index, anda cari kepada, sebabnya kita ada the same move turun indeks 03 tahun lepas. What you do is anda tengok pergerakan ini, anda tengok RSI dia yang berakhir dengan divergence. Lepas tu anda tengok 1, 2, 3, anda tarik Fibo. If current move dah lengkap 100% sampai 1618, okay, then you are expecting this move daripada March untuk lengkap dan buat 1, 2, 3. Faham? Yes, RSI. Faham? Anda buat benda ni je. Do all for index. Esok kita sambung untuk US dollar dan juga untuk yen. Try to do this first untuk index. Anda buat daripada structure 0320. Try buat benda tu. Dan apa yang anda faham pasal momentum, apa yang anda faham pasal equilibrium, try to do it. And then notice the time. Boleh? Kita sambung cerita ni pada esok. Malam ni kita akan buat sesi biasa, analisa pasaran. Inilah apa yang saya buat dalam semua analisa kepada semua. Dan saya turunkan time frame. Anda faham pasal masa, structure, equilibrium, Fibo, semua tu tadi, dan momentum, anda akan nampak one picture kepada market, insyaAllah. Try buat.
Boleh dah kali. Cikgu power. Tabur dalam satu sistem, lagakan sistem anda, insyaAllah kita jumpa lagi pada malam nanti. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.